Malam ni aku ingin berkongsi dengan semua geng puaka berkenaan kisah di negeri Kelantan. Tetapi bukanlah kisah ni hanya berlaku di negeri Kelantan. Maksud aku, kemungkinan tempat kejadian di negeri Kelantan ataupun yang berkait dalam cerita ni adalah orang-orang Kelantan. Dan kalau kita bercakap pasal negeri Kelantan ni, kalau korang tanya Zaf sendiri, Zaf pun jarang pergi Kelantan. Terengganu tu selalu, tetapi Kelantan ni jarang. Sebab apa? Sebab korang tahulah, nak pergi Kelantan ni, kalau bukan musim perayaan pun jenuh, mat. Macam Zaf duduk kat KL, nak pergi Kelantan selalu tu, memang payah lah. Tetapi bukannya tak suka tau. Sebab negeri Kelantan, bagi diri Zaf sendiri, walaupun Zaf pernah pergi 2-3 kali je, tetapi makanan dia, alamak. Zaf paling suka kalau pergi pasar pagi dia orang perkena teh ais madu dengan nasi kerabu ke kan, daging-daging bakar, ikan-ikan bakar. Dia ada satu kedai tau, tak salah Zaf, dekat dengan stadium. Dia kalau minum-minum petang kat situ, memang mantul gila. Tapi pada malam ni, yang aku nak berkongsi dengan korang adalah ringkasan, cerita-cerita pendek. Lagipun Zaf rasa nak santai lah malam ni So tak tahulah video ni panjang ke pendek je, tapi korang layan je lah. Jadi tak nak lengah masa, Zaf nak teruskan dengan kisah yang pertama berkenaan pelaris. Kalau kita sebut pasal pelaris ni dah tahu dah. Pelaris ni dia berkait rapat dengan kedai-kedai makan. Kebiasaannya lah, walaupun dia bukannya spesifik kat kedai makan je guys. Tapi kalau kita cakap pasal ilmu pelaris ni, dia lebih rapat dengan kedai-kedai makan. Sebab ada kedai-kedai makan ni yang kebanyakannya, kalau Zaf dapat kiriman email ke, Zaf dapat kisah ke, memang banyak gila. Tapi ingat bukannya orang Kelantan ataupun bukannya negeri Kelantan je yang pakai ilmu pelaris ni. Boleh dikatakan dia ikut orang. Setiap negeri ada, setiap orang ada. Kalau orang tu memang jenis nak cepat kaya, tak nak usaha, dia akan ambil ilmu pelaris ni. Jadi kejadian yang dialami oleh dua sahabat karib, Zaf namakan Yana dan juga Ain, bukan nama sebenar. Yana dan Ain ni, diorang ni menetap di area Kuala Lumpur tau. Tapi adalah dikatakan satu hari, keadaan ibu kepada Yana ni, dia tak berapa nak sihat. Jadi Yana ni ajaklah kawan baik dia, Ain ni, untuk teman dia pulang ke Kelantan. Sebab Yana ni orang Kelantan, orang Kota Baru, mat. So diorang pun menaikilah kereta milik Yana. Ain ni teman, diorang pun daripada KL bergeraklah menuju ke Kelantan. Tapi belum sampai Kelantan, diorang baru sampai area Terengganu, ataupun lebih spesifik dekat area Rantau Abang tu kan, ada apa, menghadap pantai Rantau Abang. Waktu tu dah nak maghrib. Jadi bila dah nak maghrib, Yana ni cakap dekat Ain, aku rasa kalau nak terus pergi ke Kelantan ni, aku takut tak sempat nak menunaikan solat maghrib. Jadi apa kata dekat Rantau Abang nanti, kita cari surau ke masjid ke yang berdekatan, aku nak menunaikan solat maghrib terlebih dahulu. So Ain ni okey je lah. Sebab Ain ni pada masa tu dia datang bulan. Dia uzur. Molek sikit ayat. Dia uzur, so dia tak boleh nak solat. Tapi disebabkan Yana ni, dia okey je. Lagipun dia bukan memandu kan. Tak payah nak cerita banyak sangat Ain. Tiba marah. Jadi apabila mereka berdua dah sampai di kawasan Rantau Abang tu, Yana ni pusing-pusing dan dia terjumpa satu surau. Satu surau yang macam pondok macam tu, yang betul-betul berdekatan dengan pantai Rantau Abang tau. Kiranya daripada surau tu, view pantai tu dah boleh nampak dah. Jadi Yana pun berhenti kat area surau tu. Dia pun minta izin dekat Ain ni untuk dia pergi menunaikan solat maghrib. Manakala Ain ni, dia nak duduk dalam kereta je. Sebab lagipun bila uzur ni, badan dia rasa tak sedap, dia rasa nak demam. So okey lah, Yana pun pergilah menunaikan solat maghrib. Dalam 15 minit macam tu, Yana ni pun dah keluar daripada surau, masuk dalam kereta. Dan apabila Yana masuk dalam kereta, Yana ni tanya Ain, Ain, kau lapar tak? Sebab kita daripada KL tak isi perut ni. Kita pun tak ada beli makanan apa semua, hanya beli air je. Lupa nak singgah Petropam. Kalau tak, boleh lah beli roti-roti ke, jajan ke. Tapi tak ada. So dia tanya Ain ni, kau lapar tak? Ain menganggukkan kepala. Ain cakap, lapar lah juga kan. Kita jauh lagi ke nak pergi ke Kelantan ni, nak sampai ke rumah kau ni? Dan Yana cakap, kalau nak tahan perut, tak adalah jauh sangat. Tapi boleh tahan lah 40 sejam agak lah nak kena tahan nafsu tu. Dan kebetulan dekat area surau tu, adalah gerai-gerai ataupun kedai-kedai tom yum macam tu. Kedai-kedai yang jual makanan Thailand, Siam, masakan Melayu. So Yana ni tanyalah, kalau kau nak, apa kata kita pergi kedai tu? Dia ada satu kedai yang macam meriah sikit. Selalu kalau kedai tom yum kan, korang tahu kan, dia pakai lampu macam, nak menang mat lampu dia.
Kadang-kadang kau ingat fun fair. Zaf pernah ingat, ui ada fun fair. Pergi-pergi dekat alamak kedai tom yum kan. Liklak-liklak macam tu. So Yana ni ajak Ain. Apa kata kita pergi makan jap. Lagipun dah time maghrib ni. Dah nak gelap macam ni. Kita settle makan apa semua. Lagipun kita tak ada rushing sangat. So bila Ain dengar Yana cakap macam tu, dia pun setujulah. Betul lah juga kan. Perut dia ni dah main bermacam-macam jenis lagu dah. Metal, ghazal apa semua. Dah berkeroncong dah. Lagipun kalau dapat perkena tom yum ayam ke, masakan kampung ke, sedap juga ni. Jadi diorang pun pergilah ke salah satu kedai tom yum ni. Masuk-masuk kedai tom yum tu je, kenapa tak ramai orang? Kemungkinan sebab time maghrib kot. Belum lagi, orang belum nak makan dinner lagi. Ada 1-2 pelanggan je. Jadi diorang pun ambil lah salah satu tempat duduk berdekatan area luar tu. Sebab apa? Sebab Yana ni takut kalau apa-apa terjadi kat kereta dia. Yalah, takut orang nak rompak ke, orang pecah ke. Sebab dalam kereta tu banyak barang berharga. Ada laptop, macam-macam barang lah yang berharga kat dalam kereta tu. So diorang duduk kat area luar. Jadi bila Ain ni duduk, Yana ni duduk kat salah satu bangku tu je, dia dah rasa tak selesa. Sebab apa tau? Sebab bangku yang dia duduk tu, dia terasa panas. Tapi bukanlah panas mengelegak. Dia panas seakan-akan macam, macam orang baru je duduk kat kursi ni. Jadi bila Yana ni rasa tak selesa, dia pun berubah tempat. Kiranya meja yang dia duduk tu ada 4 bangku. So Yana ni ubah ke tempat duduk sebelah. Tempat duduk sebelah tu baru okey. Lepas tu bila diorang dah duduk macam tu, awalnya tak ada apalah. Jadi waiter pun datang. Dan bila waiter ni ataupun orang cakap apa tu, pekerja restoran ni datang dekat dia orang, agaknya sebab pekerja restoran ni nampak Yana ni berubah tempat. Jadi pekerja restoran ni perempuan lah. Dia pun tegur lah Yana ni. Allah, mu dah ngapo ubah-ubah tempat kan? Sorry lah, Zaf tak erti nak cakap Kelantan. Pekerja perempuan tu pekerja Kelantan lah senang cerita. Dia berasal daripada Kelantan. So kebetulan Yana ni pun orang Kelantan. Jadi Yana ni balas lah balik. Yana cakap, tak ada Mac. Ubah topeng ni sebabkan nak tengok TV. Senang cerita, Zaf cakap biasa je lah Tak nak lah kan nanti Zaf cakap salah Kelantan korang tak faham ke kan. So Yana ni reply lah balik. Yana ni cakap dia ubah tempat bukan apa sebab nak tengok TV. Padahal sebenarnya dia ubah tempat sebab dia rasa pelik. Kenapa bangku ni rasa panas kan, rasa suam-suam je. So waiter tu pun, pekerja perempuan tu pun ambil lah, nak makan apa Mac? Kan? Dia tanya. Jadi Yana pun order lah. Nak nasi goreng USA dengan tom yum ayam. Ain ni sama jugalah. Ain ni order lah. Saya nak nasi goreng kampung je lah dengan telur dadah. So okey, diorang pun order air, teh ais 2 apa semua. Jadi pekerja perempuan ni pun masuk balik. So sepanjang dekat kedai tu, air diorang dah sampai dah. Tapi makanan tak sampai-sampai tau. Padahal pelanggan tak ramai pun. Diorang pun tunggulah dalam setengah jam macam tu. Duduk berborak-berborak macam tu. Tetapi aku boleh katakan sepanjang dekat kedai tu, Yana ni dia rasa tak selesa. Sebab kedai yang daripada luar nampak meriah dengan lampu liklap-liklap. Tapi bila duduk, walaupun duduk kat bahagian luar tu, bila Yana ni tengok kat dalam kedai, dia rasa macam, kenapa kedai ni macam suram je. Macam ada satu aura yang tak berapa nak baik. Tapi dia tak nak fikir banyak. So Ain ni disebabkan dia tak berapa sihat macam tu, dia banyak mendiamkan diri, berborak pun 2-3 kali je. Dan dah tunggu setengah jam, Ain pun minta lah dekat Yana ni, dia nak pergi tandas. Nasib baik restoran tu ada tandas. So Ain ni minta diri. Dia kata, Yana, aku duduk sini je, aku nak pergi tandas lah. So Ain ni pun pergilah tandas. Jadi sementara Ain ni pergi tandas, Yana ni dia fokus lah. Tengok je lah apa yang ada kat TV tu. Drama Melayu ke apa, iklan apa. So dia tengok kan. Tengah leka-leka tu, tiba-tiba Yana ni perasan dekat bawah meja dia, seakan-akan kaki dia dilanggar oleh sesuatu tau. Tetapi sesuatu yang berbulu. Pada awalnya Yana ni ingatkan kemungkinan kucing. Sebab waktu dia orang masuk kat kedai tu, dia dah nampak lah, adalah 2-3 ekor kucing kat dalam kedai tu. So first kali dia rasa, kucing kot langgar kaki aku. Dia biar. Dia fokus je tengok TV. Lepas tu bila dah 2-3 kali makhluk berbulu ataupun kucing ni, yang dia sangkakan kucing ni, langgar kaki dia 2-3 kali, dia pun rasa nak tengok lah dekat bawah meja. Biasalah, dia nak tengok kat bawah meja, mana lah tahu kucing tu comel ke. Yana ni pun suka kucing ke. Tetapi bila dia tengok kat bawah meja, Ain masih kat tandas lagi tau. Bila dia tengok kat bawah meja, dia terkejut. Sebab apa? Sebab makhluk yang dia sangkakan kucing yang langgar kaki dia, bukan kucing. Tetapi bawah meja dia sekarang ni, ada satu makhluk seakan-akan beruk. Tetapi beruk ni mempunyai mata yang terjegil keluar, mata yang tersembul keluar,
Dan mata makhluk ni berwarna merah kehitaman. Dan beruk ni teramat menakutkan sebab mulut dengan gigi yang banyak, gigi yang tajam-tajam. Dan beruk ni sedang memegang kedua-dua kaki Yana pada masa tu. Kiranya dekat bahagian buku lali tu, beruk ni pegang dan beruk ni macam pandang je ke arah kaki Yana ni. So bila Yana nampak macam tu, dia terkejut. Dia terkejut pada masa yang sama. Dia tak nak lah. Kalau dia jerit je kan pekerja tu marah dia pula. Dah cakap dia merepek. Sebab dia tak tahulah sama ada yang dia nampak ni Ain akan nampak ke ataupun pekerja-pekerja lain nampak ke. Tapi pekerja lain dengan pelanggan-pelanggan nampak biasa je. So disebabkan dia dah gelabah, dia takut, dia pun tak endahkan. Dia tengok balik TV tu walaupun dalam keadaan yang teramat nervous, teramat takut. Dalam hati dia bacalah ayat kursi berulang-ulang kali tau. Yana ni baca ayat kursi. Dan yang lagi menakutkan, beruk yang dekat bawah meja ni tadi, tiba-tiba makhluk ni berubah tempat. Yana ni yang sedang mata dia lekat je kat TV sebab dia tak sanggup tengok makhluk yang seakan-akan beruk yang menakutkan ni, sekarang ni dah duduk dekat sebelah dia. Beruk ni duduk dekat bangku yang Yana duduk tadi. Bangku yang terasa panas. Betul-betul sebelah dia. Jadi Yana pun makin nervous. Makin lajulah daripada Yana ni baca dalam hati. Sekarang ni Yana ni terkumat kamit membacakan ayatul kursi berulang-ulang kali. Dan seluruh badan Yana dah menggigil dah. Peluh sejuk tu dah mula jatuh dah dekat dahi Yana ni. Dalam hati Yana, mana Ain ni? Kenapa yang kau lama sangat pergi tandas? Dan waktu Yana kumat kamit membaca ayatul kursi, Yana ni perasan beruk yang duduk sebelah dia ni hanya memandang tepat ke arah muka dia. Dan makin lama beruk ni makin dekat ke arah tepi telinga Yana tau. Dan bila beruk ni dah rapatkan muka dia, Yana boleh dengar seakan-akan monyet ataupun lembaga yang seakan-akan beruk ni, dia membacakan satu mantra. Yana tak faham mantra tu maksud dia apa. Tetapi Yana yakin mantra yang diungkap ataupun yang dibacakan oleh beruk ni adalah daripada dialek Siam. Bahasa-bahasa Siam tau. Jadi bila Yana dah terdengar mantra tu makin lama makin kuat, dia pun boleh rasa yang seakan-akan diri dia macam dah nak dirasuk. Sebab Yana ni dia ada pengalaman dirasuk. Dia pernah 2-3 kali dirasuk. Tapi Yana ni kuat kat hati dia. Dia baca ayatul kursi tu makin lama makin laju. Dan akhirnya Yana perasan apabila Ain datang ke meja tu, beruk ni berhenti baca mantra. Beruk ni mula mengundurkan diri dia. Dan yang lagi menakutkan, apabila Yana perasan daripada tempat duduk sebelah, beruk ni berubah tempat. Bila kawan dia yang Ain ni datang, beruk ni melompat duduk di sebelah Ain pula. Dan benda yang sama jadi. Yana ni nampak beruk tu menghampiri telinga Ain pula, kawan dia ni. Dan beruk tu baca mantra yang sama. Tetapi Yana confident yang beruk ni hanya dia seorang nampak. Sebab apabila Ain duduk balik, Ain minum, lepak macam biasa, Ain ni seakan-akan tak takut, tak ada pun terkejut ke apa. Jadi pada masa tu, Yana rasa yang kemungkinan beruk ni ada kena-mengena dengan kedai Tom Yum ni. Dan bila keadaan dah macam tu, Yana ni pun, dia pun teruslah tegur si Ain ni. Dia cakap dekat Ain, Ain, apa kata kita minum je lah dekat sini, kita pergi makan tempat lain nak? Lagipun dah dekat 40 minit dah kita tunggu. Boleh tak kita makan kat tempat lain? Dan nasib baiklah Ain ni bersetuju. Ain ni pun cakap dekat Yana, bagus juga. Sebab lagipun aku pun tak larat lah nak tunggu kan. Lambat sangat lah servis kedai ni. So Yana ni berasa lega. Dia tak nak lah bagi tahu apa yang dia nampak. Kejap kan Ain ni takut pula. So bila Ain dah setuju macam tu, Yana ni pun cepat-cepat pergi kat kaunter nak bayar. Dan pekerja restoran tu cakap yang, Mac, apa nak caw? Lebih kurang macam tu lah cakap bahasa Kelantan. Kenapa nak cawnya? Tunggulah kejap. Kita orang pun baru buka kedai. Pekerja pun nak masak dah. Pekerja tukang masak semua baru sampai. Tapi Yana memberikan alasan. Dia cakap, tak, minta maaf sangat. Sebab kita orang ni nak pergi ke Kelantan. Jauh lagi perjalanan ni. Tak apa. Walaupun makanan tu tak sampai, Yana cakap dia nak bayar sekali untuk makanan.
Tetapi disebabkan aku rasa tuan kedai lah ataupun pekerja kedai tu rasa tak best, diorang pun tahu yang servis diorang lambat. So pekerja kedai tu cakap tak payahlah, bayar minuman je. Dan apabila Yana dan Ain ni keluar, bila diorang dah masuk kereta, sebelum bergerak, Yana ni sempat memandang ke arah kedai tom yum tadi tu. Rupa-rupanya bila diorang dah bergerak keluar daripada kedai tu, dah masuk kat dalam kereta, Yana nampak beruk ni tadi dia duduk di hadapan kedai. Dan setiap kali ada orang berjalan di hadapan kedai tu kan, orang lalu lalang kat depan kedai tu, beruk ni akan pergi dekat orang-orang ni, dan beruk ni akan macam melambai tau. Umpama macam korang tengok patung kucing dekat kedai Cina yang macam tu kan. Tangan beruk ni Yana nampak buat macam tu. Beruk ni buat macam tu dekat setiap orang yang lalu depan kedai tu. Kiranya bila ada orang lalu, beruk ni akan pergi kat orang tu buat macam tu. Dan Yana perasan orang tu tiba-tiba masuk kat dalam kedai. Lepas tu bila ada keluarga pula jalan depan tu, beruk ni akan pergi dekat keluarga tu buat macam tu juga. So pada masa tu Yana yakin yang apa yang pernah diceritakan oleh ibu ataupun bapa si Yana tentang pelaris, kemungkinan itulah pelaris. Kemungkinan kedai tom yum tu menggunakan pelaris, menggunakan beruk, jemaah beruk tu untuk menarik pelanggan, supaya pelanggan datang ke kedai tu, makan kat kedai tu. Dan pada masa tersebut Yana bersyukur sangat, sebab dia rasa macam Allah nak selamatkan dia orang daripada makan kat kedai yang menggunakan pelaris tu. Sebab nasib baiklah dia nampak beruk tu, nasib baiklah dia nampak jemaah tu, dan dia orang tak jadi makan kat situ. Kemungkinan kalau dia orang jadi makan kat situ, wallahu alam, tak tahulah apa jadi. Yang lagi menakutkan apabila orang yang guna pelaris ni, kadang-kadang makhluk-makhluk ni, aku pernah dengar diorang akan memuntahkan, diorang akan jilat, air liur makhluk ni akan menitik. Tengah kau makan sup, makan tom yum tu, makhluk-makhluk pelaris ni akan duduk dekat kau. Lepas tu pelaris ataupun beruk ni akan makan sekali dengan kau. Dan Zaf pernah ada pengalaman, tetapi pengalaman ni pengalaman kelakar sikit lah. So waktu Zaf muda dulu, disebabkan Zaf kan boleh nampak kan, Zaf boleh nampak makhluk-makhluk ni. So adalah satu masa Zaf pergi bercuti. Zaf tak ingat pergi bercuti kat mana, berjalan dengan kawan-kawan lah. So macam biasa, singgahlah satu kedai ni. Tak ingat kedai apa, tapi kedai masakan Melayu ataupun western macam tu lah, yang makanan campur-campur tu. So waktu masuk dalam kedai tu, Zaf nampak tau, Zaf nampak yang bila duduk je, lepas tu nampak ada satu beruk tau. Jadi bila Zaf nampak beruk tu, Zaf macam tergamam macam tu lah. Tergamam macam tu. Dalam hati ni dah berdebar dah. Sebab Zaf percaya geng puaka pun show pernah dengar, selalunya pelaris ni, yang gunakan pelaris ni, jin-jin jemaah, tak tahulah kenapa, tapi mesti berupa beruk, mesti berupa monyet. Monyet tergantung-gantung lah. So Zaf tak pernah nampak, dan Zaf tak boleh tahu kedai mana yang gunakan pelaris. Cuma pernah dengar je lah kawan-kawan cerita kan, ustaz-ustaz yang pernah nampak ke, orang-orang baik ni cerita kalau dia masuk kedai nampak ada beruk ke apa, oh mesti kedai guna pelaris. So pada masa tu bila duduk, Zaf nampak dekat salah satu bangku ni ada beruk. Jadi bila nampak ada beruk, bukan beruk lah, senang cerita monyet lah, Zaf dah tergamam macam tu. Lepas tu member tegur lah, sebab member Zaf semua dah tahu dah kalau Zaf muka tiba-tiba macam bodoh macam tu, sudah, ni mesti dah ternampak ni. So member tegur lah Zaf, weh, kau nampak ke? Kau nampak ke? So Zaf angguk lah kan kepala. Tapi disebabkan takut ni, kita dah nervous ni kan, dalam hati dah baca macam-macam dah. Lepas tu member tegur, kau nampak apa ni? Kau okey tak Zaf? Jadi Zaf pun bisik lah kat member. Zaf cakap, kau tengok dekat belah depan ni kan, salah satu meja ni, aku ternampak beruk lah. Zaf bisik macam tu kat dia, aku ternampak beruk lah. Kau nampak tak? Dan bila member pandang, member tengok je. Lepas tu member bisik kat Zaf balik, weh, memang aku nampak ada beruk. So bila dia cakap dia nampak ada beruk juga, dalam hati Zaf lagi yakin, sudah, member nampak pula, padahal member Zaf ni tak pernah nampak tau. So Zaf tanya kat dia, kau nampak ke? Lepas tu dia cakap, nampak lah. So Zaf cakap kat dia, sekarang ni kita nak keluar ke apa? Aku takut kedai ni guna dengan pelaris lah. So bila Zaf cakap macam tu kat dia, alangkah terkejutnya Zaf. Bila dia gelak, dia cakap balik kat Zaf, bro, beruk tu memang ada situ kan? Lepas tu Zaf pun pelik lah, yelah, beruk tu memang ada situ lah, pelaris orang guna beruk tau. Tapi dia cakap kat Zaf, bukan beruk yang duduk kat kedai tu orang punya. Dia cakap, bukan, itu bukan kau je boleh nampak Zaf, semua orang boleh nampak. Lepas tu dia bagi tahu 2-3 orang kawan Zaf lagi tau. Kalau kau tak percaya, korang cuba kau pandang meja tu, nampak beruk lah. Lepas tu semua cakap nampak. Jadi bila semua cakap nampak, Zaf pada masa tu dah, ya Allah, berdebar.
Tapi pada masa yang sama, nervous lah juga kan. Alamak, biar betul Mat, semua nampak. Ni malu ni. So Zaf tanyalah dia, takkanlah buat apa ada beruk kat kedai? So salah seorang kawan Zaf cakap, memanglah ada beruk kat kedai. Kita pun makan dekat area tepi-tepi pantai juga. Beruk tu untuk apa, turis ke nak ambil gambar? Rupanya beruk tu memang bukan pelaris. Rupanya beruk tu memang lepak kat situ. So orang bayar beruk tu nak ambil gambar ke, nak makan kelapa ke, kan? Jadi overthinking lah maksud dia. So pengajaran daripada kisah Zaf ataupun pengalaman Zaf ni, jangan overthinking sangat. Jangan cepat menuduh sesuatu kedai tu. Bila korang nampak beruk je, korang tuduh, "Oi, kedai ni guna pelaris lah." Bila kedai tu laku je, korang cakap, "Ini mesti guna pelaris." Jangan macam tu. Kan nanti jadi fitnah macam Zaf. Kan? Ingat pelaris rupanya memang beruk, Mat. Beruk tu tak bersalah pun. Memang monyet tu duduk relax je. Astaghfirullahalazim, itulah orang cakap dah terlalu menghayati sangat, kan? Suka sangat perkara-perkara mistik, kisah-kisah seram, sampaikan beruk yang sebenar pun Zaf boleh ingat itulah pelaris. Pisang, Mat. Banana, Mat. Kisah yang kedua ni pula berlaku kepada Azlan. Azlan yang berusia 22 tahun pada masa kejadian ni. So Azlan ni orang Pahang dan Azlan ni merupakan pelajar kolej, tapi dia belajar di Kota Baru, Kelantan tau. So bila dah habis cuti semester tu, daripada Pahang dia bergerak lah untuk balik ke area Kelantan. On the way dia naik bas tu, dia dah inform dah sebab Azlan ni dia duduk rumah sewa dengan 2-3 orang kawan dia. Jadi on the way tu dia dah call, dia dah text kawan dia yang bernama Zul ni untuk jemput dia dekat stesen bas dekat Kota Baru tu. So dalam perjalanan tu, bila lagi setengah jam macam tu dah nak sampai, dia pun try lah nak call Zul ni, nak bagi tahu Zul yang dia dah nak sampai. Jangan lambat pula nanti kan. Kan takut Zul ni tertidur ke apa. So waktu Azlan ni nak call Zul, first time dia call tak dapat tau. So dia try kali kedua. Dalam hati dia, Zul, kau jangan buat hal kan. Kalau kau tertidur, pisang aku ni. Macam mana weh? Takkan aku nak naik Grab ke apa? Mahal tau. Aku bukan ada duit sangat. Biasalah student kan. So dia call Zul ni 2-3 kali, lepas tu dapat. Tetapi yang mengejutkan si Azlan ni, bila dia dah dapat call Zul ni, 2-3 kali dia sebut nama Zul. "Assalamualaikum, Zul." Tapi senyap je. Lepas tu Azlan ni cakap lagi, "Assalamualaikum. Weh, Zul. Hello. Dengar tak? Takkan tak ada line kot. Zul. Hello. Tapi di talian tu Zul jawab, tapi Zul senyap je. So okey lah, tak apalah. Dia pun letak. Dia nak try call lagi sekali. So bila dia try call lagi sekali, dapat. Tapi kali ni bukan suara Zul yang dia dengar, tetapi ada suara nenek tua tau. Memang bukan suara lelaki, memang suara nenek. So bila Azlan ni dengar suara nenek ni, dia terkejut lah. Dia 2-3 kali dia tengok, salah call ke? Tapi betul lah, sebab dia save nombor Zul kan. Betul Zul. Assalamualaikum. Siapa ni? Ni siapa? Lepas tu nenek ni, suara nenek ni boleh cakap dekat dia, Cu, balik cu. Balik cu. So bila Azlan ni dengar, balik? Hello, Nek, ni Azlan ni, kawan si Zul. Nek, Zul ada tak? Azlan ni dia tak fikir apa. Sebab kemungkinan lah dia fikir, Zul ni nak bergurau ke dengan aku? Kemungkinan Zul ni dekat rumah keluarga dia ke? Tapi dia pelik ke? Sebab Zul ni bukannya orang Kota Baru, bukan orang Kelantan. Zul ni orang Penang. So, biar betul. So, Azlan ni tanya lagi, nenek ni. Dia tak ada rasa apa lagi. Nek, saya nak akad dengan Zul. Zul ada tak? Lepas tu lagi sekali tau, suara nenek yang menyeramkan ni cakap dekat Azlan, Cu, balik. Mak kamu tak sihat. Cu. Balik cu. Bila kali kedua Azlan ni dengar macam tu, dia terus letak telefon lah. Sebab bulu roma dia dah meremang lah. Dia dah risau dah. Siapalah suara nenek ni. Lagipun tengah-tengah malam pula kan. Tapi tak apalah. Dia fikir nanti dia dah sampai stesen bas kat Kota Baru tu, baru dia contact Zul lagi sekali. So bila dah sampai dekat Kota Baru punya stesen bas tu, Azlan ni pun call Zul. Tapi kali ni dapat lah. So dia cakap, Zul, aku dah sampai ni. Lepas tu Zul cakap, aku on the way. Dan Azlan ni dia tak nak tanya Zul lagi. Dia fikir tak apalah, nanti dalam kereta baru aku tanya Zul. Dalam hati si Azlan ni, kemungkinan aku kena prank ni. Sebab dia tahu dah, perangai member-member dia ni memang suka menyakat. So Azlan ni relax je lah. Lepas tu Zul pun sampai, jemput dia. On the way nak pergi ke rumah sewa dia orang ni.
Azlan ni pun tanyalah Zul. Zul, tadi aku call kau ada jawab tak? Tadi tak sempat lah. Tadi kau lah rushing kan. Aku mandi-mandi apa semua ni, terus aku datang ni. Lepas tu Azlan ni fikir, dalam hati Azlan ni, takkan gurau. Sebab dia tengok riak wajah si Zul ni, tak ada pun nak tergelak ke apa. So tak apalah, dia diam je. Okey lah, tak apalah. Kemungkinan Zul ni bukan Zul yang kena kan. Kemungkinan kawan-kawan dia yang dekat rumah sewa yang lain ni saja nak prank dia. So bila dah sampai rumah sewa tu, Azlan ni dah masuk lepak-lepak apa semua. Tapi Azlan ni tak tanya kawan-kawan dia yang lain. Sebab Azlan ni fikir, kalau budak-budak ni prank, mestilah salah seorangnya mesti ada muka tahan gelak ke apa. Tapi tak ada. Kawan dia yang lain relax je. Sambut dia, tanya, macam mana cuti semester apa semua ni. So okey lah, Azlan ni pun senyap. Okey, tak apa. Dia diamkan je diri dia. So malam tu, waktu Azlan ni tengah lepak dekat bilik dia, dengan lagi seorang kawan, nama Kahar. Okey, bukan High Council. Ni Kahar, kawan si Azlan ni. So waktu dia tengah lepak tu, tiba-tiba dia terasa macam nak call mak dia tau. Dia rasa macam, tak sedap hati lah pula. So dia pun call lah mak dia. Dan waktu dia tengah call ni, Kahar ni tengah duduk atas katil. Dia call, dia menghadap kedua tingkap tau. So Azlan ni tengah nak call mak dia. Sementara nak call tu, tiba-tiba Kahar yang tengah baring kat atas katil ni menjerit dengan kuat. Dia jerit nama Azlan ni kuat-kuat. Lepas tu terus lari tau. Azlan! Bam! Kahar ni lari. So bila Azlan ni dah terkejut macam tu, tengok si Kahar ni lari, Azlan ni pun ikutlah lari. Dua-dua lari turun ke bawah dengan gelabah macam tu. So bila kawan-kawan dia orang yang lain terdengar jeritan si Kahar ni juga, lepas tu nampak Kahar dengan Azlan ni lari menggelupur turun ke bawah, yang lain ni dah cuak lah. Semualah tanya si Kahar ni, apa kes apa semua. So Azlan ni pun tanya, tapi Kahar pada malam tu dia senyap je. Dia tak nak cerita tau. Dia kata esoklah aku cerita. So keesokan harinya, dia orang pun tanyalah si Kahar ni, apa yang malam tadi yang kau menggelupur jerit nama aku, lepas tu kau terus lari kan? Lepas tu Kahar ni cerita, waktu dia tengah lepak dalam bilik dengan si Azlan ni, dia relax je lah lepak kan. Dia text girlfriend dia apa semua. Dan dia nampak Azlan ni tengah nak call mak dia. So, yang mengejutkan, yang menakutkan si Kahar ni, kenapa dia lari? Sebab waktu si Azlan ni tengah nak call mak dia, tiba-tiba Kahar ni nampak ada seorang nenek tua yang berpakaian lusuh, kebaya lusuh gila. Macam nenek-nenek selalu pakai lah. Lepas tu rambut nenek ni beruban dengan muka yang menggerutu tau. Muka dia macam dah hancur. Memang nampak tua gila. Dan nenek ni berdiri betul-betul kat belakang Azlan. Dah meremang pula aku. Astaghfirullahalazim. Jangan. Zaf takut ni. Jangan nenek tu muncul kat belakang ni. Pisang mat. Okey, kita cepatkan cerita kan. Zaf dah meremang ni. So si Kahar ni dia perasan. Sekali imbas dia nampak, siapa nenek yang kat belakang Azlan ni? Sebab itulah yang dia menjerit. Dia terus lari ke bawah. Dan bila Azlan dengar apa yang diceritakan oleh Kahar macam tu, nampak ada seorang nenek berdiri belakang dia, Azlan ni lagilah takut. Walaupun kawan-kawan dia yang lain tak tahu, tetapi Azlan ni dia yakin kemungkinan besar nenek yang Kahar nampak berdiri kat belakang dia tu, itulah nenek yang sama yang jawab panggilan waktu si Azlan ni nak call Zul. Tapi Azlan ni dah tak puas hati lagi. So dia pun cakap kat Zul, dia nak tengok sama ada panggilan dia dijawab oleh Zul ke tak. Dia nak tengok sama ada tally ke tak. So waktu dia tengok phone si Zul ni, adalah sejarah panggilan. Dan nampaklah yang dia ada call. Tetapi dekat phone si Zul ada tulis miss call. Bermaksud memang Zul tak jawab. So waktu dia call si Zul ni, kiranya betul lah Zul cakap dia tak sempat jawab sebab Zul ni tengah mandi. Tapi bila Azlan ni tengok phone dia, pada 9.24 waktu yang sama, dekat phone Zul tulis nama dia, tapi miss call. Tetapi dekat phone si Azlan ni tulis nama Zul, tapi dia berborak lebih kurang 5 ke 10 minit. So bila Azlan dah beza macam tu, Azlan pada masa tu, aku boleh katakan sampai sekarang lah, menjadi tanda tanya. Dan dia memang takut, memang trauma gila. Sebab kalau Zul ni tak jawab panggilan dia, siapa yang jawab? Macam mana ada suara nenek pula? Dan kenapa nenek tu berulang-ulang kali cakap kat Azlan ni, suruh dia balik. Mak kamu tak sihat, mak kamu tak sihat. Sedangkan Azlan ni, dia tahu kesihatan mak dia okey je. Mak dia sihat je. So sampai ke hari ini, Azlan tak tahu
siapa nenek tu. Pandai pula jin guna telefon bimbit nak call-call orang kan. Tapi suara yang si Azlan ni dengar, dengan penampakan yang Kahar ni nampak, memang cukup membuatkan pengalaman tu, walaupun itulah satu-satu pengalaman seram yang sepanjang umur si Azlan ni dia pernah hadap, dia tak nampak Kahar yang nampak. Tetapi dia masih terngiang-ngiang lagi suara nenek yang serak-serak basah tu. Cu, baliklah cu, baliklah. Cu, bukalah tingkap cu. Tengah dengar Zaf Channel ke? Nenek dekat tingkap ni cu. Bukalah. Takutlah tu. Banana. So tak nak lagi masa, kita teruskan dengan kisah yang ketiga, kisah yang terakhir. Cerita pendek pada malam ni berkenaan negeri Kelantan, guys. Kisah ketiga yang aku ingin berkongsi dengan korang pada malam ni, kisah terakhir berkenaan negeri Kelantan. Kejadian seram yang dialami oleh Mujahid bersama keluarga dia, seorang adik perempuan dan juga pakcik dia pun ikut juga pulang ke Kelantan untuk menghadiri satu majlis perkahwinan sepupu Mujahid ni. So dikatakan keluarga Mujahid ni bergerak daripada Selangor menuju ke Kelantan dah lewat petang dah. Jadi apabila diorang dah hampir sampai, diorang pun dah kelaparan. Terutamanya adik perempuan si Mujahid ni. Daripada perjalanan, dalam perjalanan lagi, bukan daripada perjalanan, dalam perjalanan lagi, adik Mujahid ni dah merengek-rengek cakap dekat ibu Mujahid ni. Ibu, adik lapar, adik lapar. Mujahid dah tahu dah perangai adik dia yang tak semegah ni, terutama adik perempuan kan. Geram betul lah. Dah masuk tingkatan 1 pun setiap kali lapar itulah perangai dia. Mesti merengek punya. Sampai bapak si Mujahid yang tengah memandu kereta ni pun dah tak tenang dah. Tak habis-habis cakap dekat anak perempuan dia ni. Sabarlah. Nanti kalau kita jumpa petrolpam, kedai makan, nanti ayah berhentilah. Tapi disebabkan adik Mujahid ni tak habis-habis. Lapar. Tak faham bahasa ke orang lapar? Perempuan itu masalah dia, guys. Kau jangan buat dia lapar. Perempuan ni kalau lapar, pisang. Dia macam singa yang nampak penguin. Singa kalau nampak penguin tengah berjalan gedek-gedek, banana penguin tu kan. Memang kena ngap punya. So disebabkan dalam perjalanan dah lewat malam pula, tiba-tiba cantik tu dia. Bapa Mujahid ni nampak daripada 100 meter tu, ada petrolpam. So lega lah hati dia. So bapa si Mujahid ni pun cakap lah dekat anak perempuan dia, tu depan tu ada petrolpam. Ayah singgah kat petrolpam lah. Kita boleh beli. Nak makan sangat kan, pergi beli roti, beli jajan ke. So diorang pun berhentilah kat petrolpam. Dan petrolpam ni adalah salah satu petrolpam yang terkenal bagi warga Kelantan. Bukan warga Kelantan je, para YouTuber yang mana buat paranormal. Aku boleh katakan kalau dah namanya rakyat Malaysia mesti tahu punya Caltex Salo, guys. Caltex Salo ni aku boleh katakan dia terkenal bukannya disebabkan Caltex tu cantik ke apa, tetapi Caltex ni dia penuh kejadian-kejadian misteri yang pernah dialami oleh kebanyakan orang. So bila dia dah berhenti kat situ, petrolpam tu tak ada di luar kebiasaan. Tak ada pun nampak pocong yang tengah isi gas ke apa, tak ada. Dia nampak macam petrolpam biasa. Ada je kereta yang tengah isi minyak. Lepas tu bapak dia bila dah berhenti kat situ, bila tengok keadaan Caltex tu macam biasa je, so ibu kepada Mujahid ni termasuk adik perempuan dia pergilah masuk dekat dalam. Kan petrolpam kan ada satu macam tempat kaunter tu kan, dalam tu kan ada macam-macam. So adik dia belilah roti Gardenia, beli air Milo, beli gula-gula, lepas tu beli jajan apa semua. Tetapi time ibu Mujahid ni nak bayar dekat kaunter tu ada seorang pekerja perempuan. Dan semasa ibu Mujahid ni nak bayar barang-barang yang dia beli, perempuan ni yang jaga kaunter ni hanya menundukkan kepala. Pada awalnya ibu Mujahid ni tak ada apalah. Dia hulur duit, perempuan ni tak pandang pun, tapi ambil duit. Dan yang lagi macam kurang ajar bagi ibu Mujahid, bila perempuan ni hulur balik duit ke dia, pun tak pandang muka. Sampai kat ibu Mujahid cakap terima kasih pun
tak dibalas. Tapi dalam hati Ibu Mujahid ni tak berfikir baik kan. Kemungkinan yang jaga kaunter ni penat kot. Mungkin dia kerja daripada pagi kot. So bila dah malam kan, time tu pun dah nak dekat pukul 12 malam, kemungkinan dia dah letih, lantak lah. So diorang pun masuk balik dalam kereta dan diorang pun sibuk lah nak makan apa semua. Adik si Mujahid ni dah happy lah makan. Mujahid hanya minum air je. So waktu nak bergerak keluar daripada petrol pump tu, tiba-tiba pula pakcik dia ni, pakcik Mujahid ni yang dalam kereta ni tadi, jap. Singgah tepi ni jap, singgah tepi petrol pump ni. So Bapa Mujahid pun pada awalnya dia cakap lah kat pakcik, nak singgah apa lagi? Kita dah nak gerak dah ni. Tapi pakcik dia teringin pula, pakcik dia pun lapar rupanya. Pakcik dia kata, singgah kejap ni gerai ramai orang ni. So pada awalnya diorang tak tahu tau, gerai apa kat tepi petrol pump ni kan. So okey lah, Bapa Mujahid ni pun ikut je lah, berhenti. Tapi time dia berhenti tu, Bapa Mujahid ni tiba-tiba dia rasa tak sedap hati. Sebab apa tak sedap hati? Sebab bila dia tengok gerai yang rupa-rupanya gerai sate, orang jual sate, sebab dekat depan gerai tu ada seorang pakcik tua lah, lebih kurang lingkungan umur 50 tahun, tengah kipas sate tau. Dan kedai sate ni, walaupun dah pukul 12 lebih, memang ramai orang. Tapi apa yang menyebabkan Bapa Mujahid ni tak sedap hati? Bapa Mujahid perasan, walaupun gerai tu nampak meriah, ramai orang, walaupun dah pukul 12 lebih malam, tapi yang peliknya, pelanggan-pelanggan yang duduk kat dalam gerai sate tu, diorang tak berborak sesama diorang. Kebanyakan pelanggan hanya fokus makan je. So gerai tu senyap je. Yang kecoh pun keluarga si Mujahid ni. Jadi bila dah macam tu, Mujahid ni pun nampak kelakuan pakcik yang tengah kipas sate ni. Pelik juga. Sampai kan Mujahid bagi tahu bapak dia, abah, ayah ke abah ke, suka hatilah Mujahid ni pun kan. Tengok ya, kenapa Mujahid rasa macam pelik pakcik yang kipas sate tu. Lalu ayah si Mujahid ni pun cakap, tak apa, sekarang ni duduk je dalam kereta, tak payahlah kita pergi beli sate, kita teruslah gerak. Tapi betapa degilnya pakcik Mujahid ni, baru bapak Mujahid cakap macam tu, tak payahlah pergi beli sate, terus pakcik dia ni turun. Pakcik dia kata, alah, aku nak beli kejap je pun, bukan lama pun, aku perkena dalam 5, 6, 7 batang sate tu cukup lah. Kita pun bukan rushing, majlis perkahwinan tu pun esok kan, malam ni kita bukan ada apa sangat. So pakcik dia ni pun turun. Pada awalnya Mujahid nak ikut pakcik dia ni, sebab Mujahid pun rasa, perkena sate sedap juga ni. Tapi dilarang oleh Bapa Mujahid. Bapa Mujahid ni terus cakap kat dia, tak payah Mujahid, makan je roti apa yang dah beli kat petrol pump tu. Tak payahlah nak turun nak makan sate apa semua, kejap kan lambat pula. So Mujahid pun tak jadilah. Dan berkenaan, apa yang peliknya pasal pakcik yang tengah kipas sate tu, sebab pakcik yang kipas sate tu, kebanyakan kalau kita biasa nampak lah orang kipas sate ni, selalunya orang kipas sate ialah sambil kipas tu adalah relax kejap ke, lepas tu kejap berdiri macam ni, kejap berdiri macam ni. Tapi yang peliknya, pakcik yang kipas sate ni, dia statik je tau. Muka dia hanya memandang dekat sate tu, tangan je bergerak. Dan Mujahid perasan, takkanlah dah lebih kurang 15 minit, pakcik ni tak berubah pun posisi dia. Muka suram je tau. Muka pakcik yang tengah kipas sate ni macam tak ceria je. So, bila nampak kelakuan pakcik yang kipas sate ni, tangan je bergerak tetapi badan dia diri macam tu je, Mujahid ni rasa mesti ada sesuatu yang ayah dia cuba sampaikan. Mesti ada sebab kenapa ayah dia tak izinkan dia turun. Jadi sementara diorang duduk dalam kereta dan pakcik si Mujahid ni pergi bedal pula 5-6 batang sate. Lepas dah habis tu, pakcik dia pun naiklah balik dekat dalam kereta dan diorang pun berlalu pergi. Ingat kan, macam biasalah, ingat kan tak ada apa yang pelik pun. Mujahid ni pun dia tengah layan mata dia, macam dah penat kan. Lagipun daripada Selangor travel, dah petang tu, sepanjang perjalanan dia tak tidur. So bila dah nak sampai ke area Kelantan tu, dia pun dah berat dah mata. Tapi dalam berat-berat tu, dia perasan makin lama apa hal yang jauh sangat, kenapa tak sampai-sampai. Setahu Mujahid pun, sepatutnya kalau diorang berhenti kat petrol pump tu, tak sampai at least lah, kurang daripada sejam mesti dah sampai dah rumah sepupu dia ni. Tapi tak sampai-sampai. Daripada sejam, dah masuk sejam setengah, dah masuk 2 jam. Dan bila macam tu, tiba-tiba Mujahid ni tersedar daripada lamunan dia, daripada dia duduk layan-layan mata tu, apabila dia terdengar perbualan ibu dia
dengan ayah dia dekat depan tu. Ibu dia tegur lah ayah si Mujahid ni. Abang, saya rasa tak sedap hati lah bang. Kenapa daripada tadi kita macam berpusing-pusing je ni? Abang sesat ke apa? Dan ayah Mujahid ni terus memberhentikan kereta kat tepi jalan. Dan ayah Mujahid ni terus cakap dekat ibu Mujahid ni, saya pun rasa tak sedap hati juga ni. Awak perasan tak? Daripada tadi, tak ada satu kereta pun selain daripada kereta kita. Takkanlah kosong sangat. Cuba awak tengok ni. Jalan ni pun kosong je. Abang rasa tak sedap hati ni. So, bila Mujahid dengar perbualan di antara bapa dia, ayah dia dengan ibu dia macam tu, Mujahid ni tiba-tiba bulu roma dia dah meremang tau. Adik perempuan dia ni, yelah, tak ada buat apa pun. Tak habis-habis main phone je kerja kan. Main game dekat phone. Pakcik dia ni pula dah tertidur. Lepas dah perkena sate tu, dah tertidur dah. So, bila macam tu, Mujahid ni dalam keadaan takut, dalam keadaan meremang. Walaupun dia tak tahu apa jadi sebenarnya, tapi dia tahu yang keluarga dia sekarang ni dalam masalah. Sebab macam mana boleh dah 2 jam, diorang macam pusing di tempat yang sama je. Dan pada masa itulah Mujahid perasan ibu dan juga ayah dia terkumat kamit membaca surah, membaca apa-apa doa yang diorang tahu. Al-Fatihah, ayat kursi, dan lagi mengejutkan, bapa si Mujahid ni siap azan lagi. Azan dekat dalam kereta tu. Dan waktu bapa si Mujahid ni azan, Mujahid yang duduk dekat belakang dikejutkan dengan bunyi ketukan dekat tingkap. Mujahid yang tersentak, yang terkejut, sehinggakan pakcik Mujahid yang sedang lena ni pun terbangun daripada tidur dia. Dan apabila mereka berdua memandang ke luar tingkap, diorang nampak ada seorang budak perempuan yang mengenakan pakaian baju kurung lama tau. Baju kurung perempuan ni pakai, warna dia hijau-hijau lusuh sikit. Dan muka perempuan ni ataupun budak perempuan ni tak nampak. Sebab budak perempuan ni menundukkan kepala dia sambil mengetuk tingkap kereta Mujahid ni. So, bila macam tu, pakcik dia baru nak turunkan tingkap, tiba-tiba ayah Mujahid tegur pakcik dia. Ayah Mujahid terus cakap, "Cik Man, tak payah buka tingkap. Jangan buka tingkap. Ingat ni, apa jadi pun, jangan buka tingkap, jangan buka pintu. Sekarang ni apa kata Cik Man, ikut je saya, kita azan, kita baca je surah apa yang kita tahu. InsyaAllah kalau Allah tolong kita, kita boleh keluar daripada sini. Jangan buka tingkap. Biarkan je budak perempuan tu." Dan bila ayah Mujahid cakap macam tu, lepas tu pakcik dia pun dah mulalah membaca beberapa ayat kursi, baca 3 kul. Budak perempuan yang masih ketuk tingkap ni seakan-akan marah tau. Daripada dia ketuk secara perlahan macam tu je, tiba-tiba budak perempuan yang dekat luar tingkap ni membuatkan seluruh ahli keluarga Mujahid, termasuk diri Mujahid sendiri, memang dah menggigil, dah nak terkencing dah. Sebab budak perempuan ni kalau ketuk biasa tak apa, tapi dia macam marah tau. Sampai jatuh panda. Marah betul. Okey? So, bila dah marah macam tu, Zah pun kenalah ambil panda. Kejap kan kita sambung. So, bila keadaan dah mula tegang, dah mula menakutkan, budak ni ketuk tingkap macam nak pecah tingkap kereta tu, bapa Mujahid pun daripada azan secara perlahan, dia mula melaungkan azan sekuat-kuat yang boleh. Dan Mujahid perasan budak perempuan ni berhenti ketuk tingkap dan mula mengundurkan diri dia ke belakang. Dan dalam kegelapan malam tu, Mujahid katakan budak perempuan ni seolah-olah hilang ataupun gaib daripada pandangan. Macam tu je. Mujahid ni dengan pakcik dia cuba mencari mana budak perempuan ni lari. Tetapi budak perempuan ni dah hilang daripada pandangan. Tak tahu pergi ke mana. Dah lah tak tahu siapa budak perempuan ni, daripada mana dia datang. Sekarang ni pun dah dekat pukul 2 pagi dah. Sebab diorang dah pusing jalan yang sama dekat 2 jam. Dan yang lagi pelik, sepanjang perjalanan diorang, yang buat bapa Mujahid ni perasan, ini ada yang tak kena ni. Sebab diorang tak nampak ada satu kereta pun. Area Kelantan ni, yelah walaupun dah pukul 2 pagi, dah sunyi, tapi tak logik, takkanlah sampai tak ada satu kereta pun. So, bila dah macam tu, diorang pun dah baca apa yang diorang tahu. Bapa Mujahid ni pun dah azan 2-3 kali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Bapa Mujahid ni tawakal lah. Dia pun start memandu balik. Dan Alhamdulillah, di atas pertolongan Allah, seakan-akan mereka keluar daripada alam yang tak sepatutnya mereka masuk. Sebab lebih kurang 10 minit selepas Bapa Mujahid ni meneruskan pemanduan dia, tiba-tiba dah mula nampak ada cahaya kereta yang lain. Keadaan yang sunyi sepi tadi tu dah mula bertukar macam bandar biasalah. Mereka dah mula nampak dah lampu cahaya daripada kedai-kedai yang masih buka lagi. Lepas tu dah mula banyak kereta balik. Sebab tadi keadaan macam diorang berada di alam lain tau. Tak ada kereta. So bila Bapa Mujahid ni perasan, Alhamdulillah, dah mula ada kereta, dah mula nampak orang, dah mula nampak kedai-kedai lain. Bapa dia pun bersyukur, kemungkinan betul lah diorang berjaya juga selepas diorang dah baca Al-Fatihah, diorang berdoa kepada Allah, tolonglah tunjuk jalan yang sebenar daripada kesesatan ni kan. So akhirnya selepas setengah jam, diorang pun sampailah di rumah sepupu Mujahid ni. Dan disebabkan kepenatan, malam tu semua orang tidur. Dan keesokan paginya, Bapa Mujahid pun menceritakanlah segala-galanya kepada Mujahid. Dan yang lagi mengejutkan, apabila mereka tanya sepupu-sepupu sedara mara yang ada kat rumah tu, dan Bapa Mujahid ceritakan yang semalam dia ada berhenti kat satu petrol-pump, semua terkejut. Sebab petrol-pump tu adalah Caltex Salo guys. Dan Caltex Salo tu, menurut sedara mara Mujahid, sepupu-sepupu Mujahid ni, kenapa diorang terkejut? Sebab dikatakan Caltex yang diorang singgah tu sebenarnya dah lama tak beroperasi. Mana ada orang pergi dah situ. Petrol pump tu dah tutup dah. Dah bertahun-tahun dah. Tak buka pun petrol pump tu. Dah terbengkalai. Dan yang lagi mengejutkan, yang buat pakcik dia menyesal, bila saudara mara pun cakap, sebelah Caltex tu memanglah ada warung sate, tapi warung sate tu pun dah lama dah tak buka. Yang tinggal pun hanya warung kosong je. Mana pernah ada orang berniaga sate? So bila pakcik dia dengar macam tu, termasuklah keluarga Mujahid ni, diorang meremang, diorang takut. Sebab ya Allah, rupa-rupanya tempat diorang pergi tu bukanlah tempat manusia yang berniaga, tetapi kemungkinan jin yang berniaga kat situ. Jin yang telah mengaburi mata keluarga Mujahid ni supaya nampak seakan-akan petrol pump Caltex Salo tu masih beroperasi. Dan memang betul pun, disebabkan pakcik Mujahid ni degil pergi makan sate tu pada majlis pertunangan, majlis perkahwinan pada hari tu. 5-6 kali jugalah pakcik Mujahid ni pergi ke tandas. Sebab dikatakan cerit-berit, sakit-sakit perut. Sampai kan Bapa Mujahid ni belilah Cik Man ni makan lagi sate kan. Saya dah cakap semalam tak payah makan. Inilah degil sangat. So pakcik Mujahid ni hanya mampu tersenyum lah. Sebab dia tahu, alamak, betul lah, aku degil lah. Dan itulah pengalaman yang dialami oleh Mujahid. Dan Mujahid katakan walaupun tak seram, tetapi memang betul lah. Bak kata penduduk setempat, penduduk ataupun saudara mara dia yang Caltex Salo tu, kemungkinan ada sejarah. Dan kalau geng puaka tahu apa sejarah di sebalik Caltex Salo tu, kenapa dia tutup? Dan kenapa dalam banyak-banyak petrol pump, kenapa Caltex Salo ni berkait rapat dengan kejadian-kejadian mistik? Ada tak geng puaka Kelantan yang pernah terkena ataupun pernah alami kejadian yang sama? Korang pernah ke pergi warung sate yang terletak betul-betul sebelah Caltex Salo ni? Kalau ada apa-apa pengalaman, terutamanya yang berlaku kat negeri Kelantan, korang boleh komen dekat bawah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Kalau korang suka dan korang kekal ceria dengan konten yang aku buat, apa salahnya? Yang mana belum subscribe, kalau korang suka, korang terhibur dengan Zaf channel Malam Puaka, korang boleh tekan button subscribe tu, tak ada paksaan pun. Kalau korang tak suka video ni, korang tekanlah dislike tu, korang hentam je lah kat bawah tu, apa-apa kan, tak kisah pun. Dan jangan lupa like, share and subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy guys. Demolani dan sumpah tak berani kau nak tegur.